السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah kerana telah memberikan kita daya dan upaya untuk menghadiri majlis ilmu di surau ini, surau Islamiyah, surau Al-Islamiyah Kampung Muhibbah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, salat yang kita dirikan secara jamaah, amal ibadah yang kita lakukan, iftar, sedekah, infak, zakat, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita dan menjauhkan kita daripada segala bencana, wabak, penyakit dan sebagainya. Para hadirin, ayat yang saya bacakan tadi dalam solat maghrib tadi, dipetik daripada surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ, kamu tidak akan sekali-kali mencapai kebaikan, hakikat kebaikan, dan kamu tidak akan mencapainya melainkan kamu menginfakkan apa yang kamu suka. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu menginfakkan apa yang kamu suka. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Ayat ini pangkal daripada ayat ataupun surah Ali Imran, pangkal juzuk yang keempat. Para sahabat Nabi SAW, bila mana ayat ni turun, masing-masing bertindak berdasarkan ayat ini, cari apa yang disuka. Antaranya Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah disukakan, dia ada telaga. Kalau tuan-tuan ke Masjid Nabi SAW, di pintu, tak silap saya, pintu 20, antara pintu 20 ke pintu 21, ada sebuah telaga yang dah dikonkritkan lah, dah di plaster, dah jadi simen lah. Kita pun pijak atas dia, dan telaga, tapak telaga tu masih ada, dimiliki oleh Talhah bin Ubaidillah. Dia kata, ya Rasulullah, antara harta yang paling aku suka telaga ini. Sebab mereka faham daripada ayat ni, kita tak akan mencapai kebaikan melainkan kita menginfakkan apa yang kita suka. Jadi kata, wahai Rasulullah, aku suka kat telaga ni. Telaga ni pula disukai oleh orang ramai. Orang suka. Siapa yang lalu je nak pergi Masjid Nabi, sama ada hadiran atau safaran, sama ada yang berada bermukim di Masjid Nabi ataupun bermusafir, mereka akan ambil air itu. Oleh kerana semua orang duk suka telaga ni, aku infak fi sabilillah. Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang pelbagai keadaan dan latar belakang ni, apa yang dia ada dia bagi dengan kadar. Kalau Talhah ni kira telaga ni besar lah. Telaga ni kira orang yang berduit, dia boleh bagilah. Yang orang kecil-kecil, mana tara yang dia boleh bagi, dia bagi pada untuk perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Berlaku dalam satu kisah yang lain, Sayyidina Uthman bin Affan, dia beritahu apabila Nabi SAW mengatakan sebaik-baik infak itu adalah harta. Nabi kata sebaik-baik infak itu adalah air, dalam satu riwayat ya, air sebaik-baik infak. Kemudian aku suka kalau ada sesiapa yang membeli telaga yang dimiliki oleh orang Yahudi. Telaga tu tuan-tuan di Madinah masih ada lagi. Sampai sekarang masih ada. Di perkampungan orang panggil situ Bi'ru Uthman, Telaga Uthman. Jemaah saya yang selalu ke Madinah, mana yang tahu tu, dia kata, "Ustaz, saya nak pergi telaga tu." Oh, dia minta bawa saya pergi ke telaga tu. Mana yang tahu, saya bawa lah. Bi'ru Uthman nama tempat tu, Telaga Uthman. Bila Nabi minta para sahabat siapa yang berduit beli telaga daripada Yahudi tu, pasal telaga tu air dia antara boleh dikategorikan air yang kedua terbaik selepas air Zam-Zam. Dia punya kualiti air. Macam kita di Malaysia ni air gau kan. Ni air gau ni boleh dikatakan antara kategori air yang terbaik lah. Dia ada penilaian air terbaik tu kan 12 ke berapa lah. Air gau ni 9, tak silap saya ya. Di Madinah, Bi'ru Uthman tu air nombor 2 terbaik selepas Zam-Zam. Kemudian Sayyidina Uthman pun, pasal dia banyak duit, dia pun jumpa orang Yahudi tu. Tapi orang Yahudi ni memang perangai Yahudi betul. Nama pun Yahudi ya. Dia takkan jual. Dia tak mau jual. Dia kata, "Uthman, aku takkan jual telaga ni. Kalau kau nak, kita buat pajakan. Pajakan dia, itu pun kau tak boleh ambil semua, separuh-separuh. Dibagikan." Ada banyak riwayat tentang kisah ini. Salah satu pajakannya, dia buat pajakan hari, mengikut hari. Mula-mula Yahudi, hari kedua Uthman, hari ketiga Yahudi, hari keempat Uthman. Dia buat pajakan macam tu. Sayyidina Uthman pun terima dengan nilaian yang cukup tinggi, sehingga dia riwayat kata tinggilah, dalam saya tak ingat berapa jumlah. Ada yang menyebut sehingga 120 dinar. 120 dinar. Uthman setuju, dia banyak duit, dia tak kisah. Dia pun tahu duit. Hari pertama, hari orang Yahudi, Sayyidina Uthman dah bagi tahu kat orang Madinah. Dia kata, kalau nak ambil, datang hari kedua, free. Hari pertama orang Yahudi, dia akan charge. Siapa ambil air dengan dia, dia charge. Berapa ringgit tak tahu lah dia charge. Tapi Sayyidina Uthman kata, kalau nak free, datang hari aku, hari kedua. Orang Madinah dengar hari pertama tak datang. Orang datang hari kedua. Sayyidina Uthman pun kata, kalau boleh jangan datang minum guna di telaga je. Sila simpan air tu di storage kamu. Simpan air di rumah, nak masak, nak minum, nak makan, nak basuh, guna air tu. Orang Madinah berduyun-duyun datang pada hari yang kedua. Hari ketiga tak mandang dia pun, pasal kena charge. Hari keempat orang datang berduyun-duyun. Begitulah selang-seli, sehingga orang Yahudi ni perasan. Dia kata, "Ish, tak boleh betul. Kalau nego dengan Uthman bin Affan, aku kalah." Hebat Sayyidina Uthman, dia punya politik dia, maturity dia, dan juga pandai berniaga. Kemudian akhirnya Yahudi ni surrender. Dia kata, hari aku ni tak jadi ni, aku dah pajak dah halang tu, aku jual terus telaga ni. Dia surrender juga. Daripada awalnya dia tak setuju, tapi akhirnya dia surrender. Genapkan 200 dinar. 200 dinar tu ada yang buat kiraan nilainya hampir ratusan ribu duit kita, ratusan ribu. Harganya harga Yahudi lah, senang cerita, punya mahal. Tapi Sayyidina Uthman sanggup.
kerana balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan Nabi, orang yang menginfakkan air, jaminannya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya sehingga ke hari ini telaga itu masih mengalirkan air di Madinah Al-Munawwarah, sehingga disebutkan khatmun nubuwah, khatam Nabi SAW, cincin Nabi itu jatuh dalam telaga, diriwayatkan dalam telaga itu. Para hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah para sahabat apabila membacakan ayat Al-Quranul Karim, mereka responsif pada ayat itu. Nabi SAW dari sudut memberi ini, menginfakkan harta bendanya paling luar biasa, sehingga disebutkan dalam bulan Ramadan, kana ajwadun nasi 'alal khair. Nabi SAW itu manusia yang sangat pemurah, sangat suka melakukan kebaikan. Baginda Rasul SAW, wa kana ajwadu mimma yakunu fi Ramadan, dan paling luar biasa Nabi SAW melakukan sedekah itu dalam bulan Ramadan. Luar biasa, sehingga dalam riwayat sebut karihil mursalah, seperti mana air yang bertiupan berlalu. Pemurahnya baginda Rasul diikuti oleh para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Pemurah mereka ni cukup luar biasa. Apa yang mereka ada, mereka lontarkan, mereka berikan. Kebaikan sedekah yang mereka berikan, infak yang mereka berikan, zakat yang mereka berikan itu, kesannya harta mereka tak berkurangan. Sebab itu benar firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan harta benda kamu, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan gantikan. Sebab itu harta Sayyidina Uthman bin Affan, saya buat satu contoh ya, sampai sekarang tak berkurangan, tak berkurangan. Telaga dia masih ada. Telaga dia tu pula dikelilingi oleh kebun yang sangat luas. Kebun apa tuan-tuan? Kurma. Ada yang meriwayatkan 300 pokok. Kita kalau 300 pokok sawit berapa? Berapa ekar? Tanya orang sawit lah, mana orang sawit? Berapa ekar? 300. Haram tak nak kabur. Ha? Kan? 300 pokok. Agak berapa ekar lah? Sekar 25 pokok. Maknanya 10 ekar 250. Ya. Betul? 12 ekar. Ada ya? 12 ekar. 12 ekar di kawasan itu, Bi'r Uthman itu, daripada 300 pokok, asalnya 300 pokok, naik. Dan buah yang paling baik disebutkan oleh orang-orang Madinah adalah buah yang datang daripada pokok Sayyidina Uthman bin Affan. Itu. Ada yang juga kata buah yang paling baik adalah buah ajwah, ataupun pokok yang paling cantik, buah yang paling cantik yang dimiliki oleh bukan hanya Sayyidina Uthman saja, mereka para sahabat yang kebunnya di bahagian Al-Awali dipanggil. Al-Awali ni tanah tinggi. Orang panggil ajwah aliyah. Siapa makan kurma saya tadi? Ha? Alhamdulillah semua makan. Itu datang daripada kebun yang duduk di bahagian Quba. Aliyah ataupun Awali. Bukan kaleng-kaleng oh. Mudah-mudahan ya. Ya tuan-tuan, yang paling terbaik. Sehingga kan Sayyidina Uthman, dia telah melakukan satu wasiat yang cukup besar, bahawasanya tanah ni nanti kalau tidak ada, dia tidak ada, harta itu akan jadi wakaf. Harta Sayyidina Uthman wakaf. Bukan Sayyidina Uthman saja, sahabat-sahabat yang lain pun sama. Tapi yang paling popular Sayyidina Uthman. Saya buat berjemaah pergi di Madinah Di Madinah, orang selalu tanya, dia masuk masjid Nabi, dia masuk masjid ya. Ustaz, ada ke tabung? Saya nak masuk duit dalam tabung.
Nak cari tabung, dia masuk duit dalam tabung kan. Saya kata Madinah tak ada. Itu macam mana masjid ini beroperasi? Aircon dia, tuan-tuan tengok aircon Madinah boleh menempatkan sampai satu masa dia boleh pergi sampai 70 ke 80 ribu orang dalam masjid. Aircon dia, sound system dia. Lepas tu bangla dia ada pekerja sekitar 300 orang bangla untuk satu shift. 300. Kalau dia ada 3 shift, dalam 1,000 orang pekerja. Macam mana operation tu berlaku? Tak lain tak bukan jawapannya daripada wakaf. Wakaf datang daripada mana? Bermula daripada zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi termasuk yang paling mempelopori sedekah dan infak wakaf ini adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Maknanya operation tu berlaku daripada dana wakaf, daripada sahabat dulu. Pergi tengok hotel-hotel keliling, orang tanya mana datang projek-projek hotel banyak di Madinah ni. Dia ada satu billboard kan, besar dekat depan hotel tu. Saya tunjuk, tengok siapa tu. Projek ini dimiliki oleh kerajaan, tak ada lah. Dulu ialah kerajaan Barisan Nasional apa kan. Ini tulis, projek ini dimiliki oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Cuba tengok nama Sayyidina Uthman. Dia punya Al-Mashru' projek tu. Orang tanya mana ada Sayyidina Uthman? Bukankah Sayyidina Uthman dibakar? Jawapannya harta Sayyidina Uthman itu yang berjalan. Inilah kehebatan infak dan kehebatan wakaf. Lebih spesifik. Saya sekarang ni PhD tajuk wakaf. Kehebatan wakaf ini, harta kita walaupun kita dah mati, tapi dikembangkan, dijalankan oleh pihak-pihak yang menjalankan amanah dan pihak berautoriti. Di Saudi Arabia, tuan-tuan, dihidup dengan wakaf. Sebab itu dia ada satu kementerian dipanggil Kementerian Wakaf. Kita Malaysia tak ada. Sebab wakaf duduk bawah negeri. Ya. Tak ada Kementerian Wakaf. Jadi ianya berjalan sehingga apa yang ada, sebahagian besar 1/3 daripada negara dibangunkan daripada harta wakaf. Dan legasi wakaf itu diteruskan. Hebat tak hebat legasi wakaf? Saya buat contoh Saudi lah. Pasal saya duduk sana. Dan saya pergi juga merantau beberapa buah negara. Sebenarnya negara yang melaksanakan wakaf ini bukan Saudi saja, banyak. Kita pun buat, tapi lebih bersifat komuniti kecil. Kan? Kecil. Tapi di sana dia buat secara besar-besaran. Negara. Dulu Libya, zaman Muammar al-Qaddafi, wakaf. Libya ni dia punya wakaf dia hebat, wakaf dan juga negara berkebajikan, konsep negara berkebajikan itu, sehingga tak ada rakyat yang merana, tak ada. Pendidikan percuma, kesihatan percuma. Pendidikan ni start daripada raudah, daripada kindergarten sampai universiti, percuma. Duit poket ada. Okay. Tol tiada. Dia tak ada tol. Tuan-tuan pergi Saudi ke tak ada tol. Minyak subsidi saya cerita lah. Itu negara, konsep negara kebajikan. Sebab asasnya ada wakaf. 1/3 negara dibangunkan dengan wakaf. Sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan akan tengok suatu suasana yang cukup luar biasa. Negara-negara ataupun rakyatnya yang faham maksud daripada infak. Oh, dia cukup luar biasa. Ada satu masjid di Mekah, di kawasan dipanggil kawasan Arafah. Tuan-tuan nak pergi Arafah, dia ada satu masjid dipanggil Masjid Ar-Rajihi. Pernah dengar nama Sulaiman Ar-Rajihi? Bank Ar-Rajihi pernah dengar? Sulaiman Ar-Rajihi ini, dia ni adalah pemilik Bank Ar-Rajihi. 10% dia duduk dalam Islamic Fund, Islamic World Fund. Betul tak? IWF tak salah ya. 10% harta dia.
sebelum 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, dia isytiharkan reta dia 5 bilion diwakafkan untuk pembangunan Masjid Nabi SAW dan juga pembangunan Masjidil Haram. Boleh guna. Kawan tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa, tak tahu dia tu kaya tak kaya dengan pakai bajunya jubah je, jubah putih kan, pakai sorban selempang over tu. Kalau tengok dia macam pakcik driver taksi je, tapi kaya. Itu Madinah. Kaya. Dia infakkan harta bendanya. Dan hartanya tu dibangunkan untuk pembangunan ummah. Sebab itu apa yang saya nak bawa tuan-tuan, harta kita ini, dia apa yang kita punya tuan-tuan. Bila kita sebut harta, kita ada gaji 3-4 ribu sebulan, 5 ribu sebulan, kita ada simpanan kita ada tabung haji, sebahagian ada ASB, sebahagian ada mutual fund, sebahagian ada unit amanah. Yang kita punya yang mana tuan-tuan? Memang nampak pada mata kasar kita punya, tapi hakikatnya itu bukan kita punya. Siapa punya? Boleh jadi isteri kita punya, boleh jadi anak kita punya, boleh jadi orang lain punya. Tapi yang kita punya, apa yang kita wakafkan dan kita infakkan, itu confirm kita punya. Sebab itu, daripada cerita yang saya bawa ni tadi, kita lihat satu suasana yang luar biasa. Memang nampak wakaf biasa, kita buat masjid surau, kecil je, tapi manfaatnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Ada satu lagi kisah, saya buat teka-teki sikit kat tuan-tuan. Bank Islam, pusat dia kat mana Bank Islam tuan-tuan? Siapa dapat jawab saya bagi hadiah. Hadiah apa nak bagi ni? Bank Islam, pusat dia kat mana? Kuala Lumpur, betul? Kat mana? Spesifik. Di mana bangunan dia? Siapa dapat jawab? Jangan kabarkan kat Ipoh tu. Bank Islam, bangunan dia hasil daripada satu bangunan ataupun tanah yang diwakafkan. Tanah tu tak besar, saya tak ingat, rasa saya keluasan dia surau kita ni je, tapi dia duduk di tempat yang paling strategik di Bukit Nenas kan, yang hari ni konven. Konven dia dah habis pajakan, dia nak ambil balik semula kan, tengah isu sekarang ni. Tanah tu tanah strategik, diwakafkan oleh Toke Kari Parpu yang nama dia Ahmad Dauji Dodoboy, nama dia Ahmad Dauji Dodoboy. Dia ni orang perantauan India, dapat kerajaan Malaysia. Dia buat niaga kecil-kecilan, tapi dia dah ada aim. Daripada kecil tu dia besarkan perniagaan dia. Dan kawasan Bukit Nenas ni dulu bukannya kawasan yang popular. Dulu kan 60-an, 50-an, 60-an tak popular. Tapi dia telah letakkan satu wasiat yang cukup besar. Dia pesan pada anak beranak dia, dia kata tanah ini lepas daripada ini tolong wakafkan. Jadi bila sebut wakaf, dia akan pergi ke mana tuan-tuan? Dia akan pergi kepada pihak autoriti agama negeri. Bukit Nenas bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia duduk bawah. Hari ni tuan-tuan, dulu tak silap saya tanah tu satu kaki persegi RM1 pun tak sampai. Hari ni dah beribu-ringgit satu kaki persegi tanah tu. Nilaian dia ratusan juta, hampir 1 bilion. Diwakafkan pada Majlis Agama Islam. Bayangkan pahala yang mengalir. Digunakan pula tu menjadi hub pusat perniagaan ataupun pusat hub perdagangan ekonomi Islam. Dekat situ tabung haji, dekat situ Bank Islam, di situ juga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.
Bayangkan apa duk berjalan dana hari ni yang Dr. Zulkifli buat, program Musa'adah tu kan, dan sebagainya tu berjalan dalam seantero negara kita. Bayangkan harta wakaf, jangan pandang enteng. Harta wakaf jangan pandang enteng. Sebab itu tuan-tuan, nasihat saya, apa yang kita ada, maka jadikan dia milik kita. Pastikan harta itu milik kita dengan cara infak, wakaf, zakat. Ini saya cerita besar-besar. Sebab apa pentingnya wakaf tu? Sebab apa yang banyak berlaku pada hari ini, kalau tuan-tuan tengok, harta yang tergantung tak boleh dipindah milik, tak boleh dicairkan. Disebabkan apa? Sebab tidak berlakunya proses wasiat. Ni kalau saya nak tahu cerita tajuk ni besar, panjang lah ceritanya. Tidak ada wasiat, tidak ada pengagihan yang betul, tidak ada pertukaran nama yang betul, menyebabkan harta tergantung. Dan nilaian harta tergantung ini jumlahnya berpuluh-puluh bilion, iaitu melibatkan dana ataupun aset orang-orang Islam tergantung. Bayangkan kalau saya dah ceramah ni, ramai orang dengar ceramah ni, dia wakafkan harta dia untuk masjid, untuk surau, untuk pembangunan, untuk kita panggil business center orang Islam. Hari ini macam-macam, bukannya semata-mata surau masjid ya. Buat macam tadi Ahmad Doji Doboy tu, guna untuk pusat perniagaan orang Islam. Luar biasa, manfaatnya cukup luar biasa. Dan hari ini masya-Allah tabarakallah, bila saya ceramah tajuk ni, ramai dah mula sedar. Saya sendiri pun alhamdulillah ya, diberikan amanah untuk buat satu, ialah istilahnya pondok lah, pendaftarannya pondok, tapi konsepnya resort ilmu di Kampung Jawa, orang wakaf 10. Sebelum tu pun saya dah bangunkan bersama dengan Maulana Fakhrazi dan beberapa tokoh lagi, Darul Quran wal Hadith, orang wakaf juga. Pasal memahami kepentingan wakaf itu. Apa perlunya tanah-tanah kita yang ada ni, mesti dibangunkan, diimarahkan. Barulah manfaatnya berpanjangan dan pahalanya walaupun kita mati, tapi berterusan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ni mudah-mudahan satu ayat tapi mendatangkan manfaat yang banyak insya-Allah. Siapa boleh ulang balik ayat tadi? Tahu ayat dia? Ayat berapa ni? Ada yang boleh ulang ayat tu? Lan, siapa boleh ulang? Ayat 92 surah Ali Imran. Boleh tu ulang Syekh? Tak boleh. Tak ada hafiz ni. Ada hafiz tak? Syekh, lan tanalul. Cuba ulang sikit. Masya-Allah, lepas ni boleh imam lah. Tak payah saya imam. Ini saya hadiah Quran hafazan perantara. Hadiah. Masya-Allah. Moga senang ni, Quran ni dah jarang jumpa okay, syukran. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaatnya insya-Allah daripada perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran ini hasil usaha beberapa tim lah, di antaranya Ustaz Abdul Ahad. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Abdul Ahad di Kelebang, Tafsir Al-Quran per kata. Boleh ikut abang ni? Tutup. Tafsir Al-Quran per kata. Tafsir Al-Quran per kata ni